Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, kita akan teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan ekonomi negara. Jadi kita akan teruskan dengan segmen permintaan domestik kekal berdaya tahan dan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Selamat pagi. Sihat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Doktor, hari ini kita masih nak berbicara berkaitan dengan ekonomi. Sepanjang hari kalau boleh kita ingin lihat kepada status ekonomi negara sekarang ini. Jadi walaupun terdapat gangguan yang tertus di persekitaran global yang tidak menentu pada separuh pertama untuk tahun 2023 ni. Jadi adakah Malaysia sekarang ini sudah bersedia untuk stabilkan ekonomi dengan adanya permintaan domestik yang semakin lama semakin kukuh? Ya, terima kasih Irfan. Kalau kita lihat suasana yang berlaku di peringkat global dan juga di peringkat domestik, apakah kita mendepani cabaran global itu dengan positif? Saya lihat ya. Kalau kita lihat unjuran ataupun sebenarnya pertumbuhan KDNK pada separuh tahun pertama mencatatkan 5.6%, satu pertumbuhan yang positif. Dan apabila kita lihat dari segi sektor ekspor dan import masih lagi menunjukkan peningkatan, kita masih ada lagi lebihan akaun semasa dan juga kalau kita lihat inflasi sudah mula menunjukkan penurunan 9 bulan berturut-turut kepada 28%. Walaupun di peringkat global kita melihat suasana tidak menentu, tetapi saya melihat kalau suasana ekonomi negara kita memang agak positif. Jadi walaupun keadaan ekonomi global tidak menentu, tetapi kalau ikutkan kepada kestabilan ekonomi negara kita sekarang semakin lama semakin kukuh, ya Doktor? Untuk separuh masa separuh tahun pertama, 6 bulan pertama. Baik. Kita akan lihat kepada bagaimana keadaan ekonomi kita pada masa yang seterusnya. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita berkaitan dengan trend pasaran guna tenaga yang kalau kita lihat jumlah pengangguran di negara kita untuk tahun ini lebih kurang berbanding pada tahun sebelumnya. Apa pendapat Doktor? Ya, peratusan pun telah menurun kepada 3.5%. Ini adalah satu kesinambungan daripada pertumbuhan positif ekonomi pada 6 bulan pertama ini. Apabila kita menghasilkan lebih banyak barangan, apabila kita melihat lebih tinggi permintaan dan kita, kalau lihat statistik perdagangan borong dan runcit pun sentiasa meningkat. Ini menyebabkan industri terpaksa menambah pekerja. Dan ini satu berita bagus dan kita lihat menyebabkan kadar pengangguran menurun yang terkini telah turun kepada 3.5%. Itu kita lihatlah apabila ekonomi berkembang maka pengangguran juga akan berkurang. Ya, apabila ekonomi kita berkembang, pengangguran berkurang dan juga permintaan ataupun industri melihat kepada penggunaan tenaga pekerja itu semakin lama semakin banyak. Jadi kalau kita lihat dari segi pelibatan anak muda khususnya dalam kita menstabilkan ekonomi negara ini, adakah anak muda sekarang ini banyak pekerjaannya ataupun mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan? Okey, kalau kita lihat semasa pandemik memang ada juga, walaupun banyak sektor ekonomi tutup, tetapi ada banyak peluang kepada anak muda terutama dalam ekonomi gig. Kita lihat mereka mampu berdikari, menjana pendapatan sendiri menggunakan teknologi ataupun aplikasi. Tetapi apabila sektor ekonomi kembali dibuka, kita lihat mungkin ada setengah sektor ekonomi gig ni kurang sedikit dia punya tu sebab masing-masing sudah mula orang kata boleh berniaga dengan normal, dengan fizikal. Tetapi tidak bermakna bahawa belia atau golongan muda ni selepas ini tidak mendapat pekerjaan. Kerana kalau kita lihat di dalam sektor ekonomi digital ini rupanya banyak peluang untuk mereka mencuba sesuatu yang baru, meningkatkan kemahiran, meneroka minat mereka yang turut menghasilkan pulangan pendapatan yang lumayan jika mereka tahu kat mana nak pamer atau menawarkan perkhidmatan dari segi kemahiran dan juga pengetahuan mereka. Betul Doktor, sebab di mana ada kemahuan di situ ada jalannya. Dan kepada anak muda di luar sana, ambillah kesempatan ini dengan ekonomi digital yang kita memang tengah wawalkan sekarang supaya anda dapat memberikan anda punya kemahiran kepada mereka yang memerlukan dan juga sekaligus untuk anda menjana pendapatan sendiri dalam keadaan ekonomi kita yang semakin lama bagi saya semakin pulih. Jadi dalam keadaan ekonomi sekarang ini kita perlu bijak mengambil peluang. Betul. Nah, jadi kalau kita nak ketahui juga dari segi pelaburan asing, sekarang ni adakah pelabur asing masih ada minat untuk memasuki pasaran Malaysia dengan keadaan ekonomi sekarang ni? Okey, saya tidak nafikan walaupun kita berjaya mencatatkan beberapa indikator positif, namun cabaran itu masih ada. Kalau kita lihat di peringkat global, sebenarnya pertumbuhan ekonomi makin perlahan. Dan juga kalau kita lihat juga sentimen pelabur antarabangsa, ada antara mereka sebenarnya
dia tidak orang kata setialah kepada mana-mana negara, mereka hanya setia kepada pulangan pelaburan yang tinggi. Dan disebabkan itu kalau kita lihat di sektor equity dan juga di sektor bond ataupun Malaysian Government Securities, ada berlaku sedikit orang kata pengeluaran pelaburan kerana mereka mencari pelaburan yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi. Namun kalau kita lihat apa yang berlaku dengan ringgit Malaysia yang sedikit merudum berbanding dengan dolar Amerika Syarikat, walaupun ada kata aspek negatifnya, tetapi aspek positifnya ia menyebabkan pelaburan FDI masuk ke dalam negara kita akan menjadi lebih menarik. Pelabur akan melihat saya boleh lebih banyak melabur di Malaysia kerana saya boleh mengambil peluang ketidaktentuan untuk mata wang ini untuk melabur dengan lebih intensif lagi lah. Dan kita lihat bahawa FDI setiap tahun semakin meningkat dan banyak perjanjian MOU telah ditandatangani di beberapa negara dan juga sebagai ahli RCPE dan juga CPTPP, ini adalah satu peluang. Walaupun mungkin setengah pelaburan tu pelabur asing tidak berapa minat pada masa ini, namun FDI saya lihat ada satu orang kata strategi yang kita harus ambil untuk memastikan banyak lagi masuk. Kita lihat baru ni Tesla pun berminat untuk meletakkan HQ dekat sini. Itu sebenarnya jenis-jenis pelaburan yang kita patut fokuskan. Jadi betul, kalau bercakap mengenai Tesla hari itu, saya boleh lihat ramai sebenarnya anak muda beratur panjang untuk pergi ke Temuduga bagi menyertai syarikat Tesla itu sendiri. Dan betul, kalau kita nak bercakap mengenai pelabur ini, ya memang mereka akan mementingkan kepada pulangan yang menguntungkan, tetapi dalam pada masa yang sama saya yakin kerajaan juga telah menjalankan pelbagai inisiatif untuk kita menarik pelabur asing. Jadi mungkin Dr. boleh berikan sedikit komen berkaitan itu? Ya, sebenarnya pelabur asing dia tengok satu benda je. Dia tengok yang paling utama adalah kestabilan politik. Dan saya sudah lihat, kalau kita lihat dari segi kerajaan perpaduan ini, petandanya sudah ada. Apabila kestabilan itu muncul, maka sudah banyak pelabur sudah mula berminat untuk melabur di negara kita. Dan kita sudah mendepani krisis kesihatan. Kita sudah menyelesaikan krisis politik. Kita berjaya. Kita berjaya. Dan sekarang kita akan lebih bersedia untuk mendepani apa-apa lagi krisis ekonomi yang bakal berlaku tahun akan datang. Sebab kita tidak boleh kata langit sentiasa cerah kerana dengan situasi geopolitik yang berlaku di luar sana, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh fokus mendepani satu krisis sajalah dan tak perlu fikir pasal krisis lain dah. Betul Doktor. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sendiri perlu menjaga kestabilan politik juga supaya kita tidak melakukan kacau bilau, dan juga dalam kita menjaga keamanan negara ini kita perlu menggabung tenaga bersama-sama menyahut seruan kerajaan untuk memastikan keadaan ekonomi kita sentiasa dalam keadaan yang stabil. Jadi mungkin kita lihat juga dari segi perkaitan Bank Pusat Global dengan usaha untuk mengekalkan dasar monetary dengan stabil, ya kita melihat kepada perkembangan ekonomi negara. Mungkin Dr. boleh berikan komen. Saya lihat trend di luar sana di peringkat global, banyak bank-bank pusat sudah mula tidak lagi menaikkan kadar faedah secara agresif. Mereka sudah memperlahankannya. Dan malahan di negara China mungkin mereka akan menurunkannya kerana takut ada berlaku risiko deflasi. Dan apabila mereka sudah mula memperlahankan kenaikan kadar faedah, maka inflasi purata di seluruh negara di dunia ni pun sudah mula keperlahan. Dan apabila ini berlaku, maka tidak ada orang kata keperluan jugalah sebenarnya saya lihat untuk pihak Bank Negara Malaysia sebagai contoh untuk menaikkan lagi OPR. Inflasi kita rendah, OPR kita pun orang kata sebenarnya masih lagi dikira anggap paling rendah lah antara negara ASEAN. Namun implikasi dari situ ialah apabila inflasi semakin perlahan, kadar faedah pun sudah mula tidak naikkan secara agresif, dia kemungkinan akan membawa kepada kurangnya permintaan dari peringkat global. Selama ni kita adalah negara pengeksport. Ya, jadi itu yang kita kena berhati-hati. Mungkin permintaan agak kurang, tetapi kalau kita dapat memperkasakan permintaan domestik, kita menggalakkan rakyat untuk berniaga, berjual beli dan sebagainya, maka kita boleh menampunglah kita punya industri. Itu saya lihat walaupun nampak perlahan, tidak semestinya merudum. Cuma pertumbuhan dia dijangka masih lagi sekitar 4 hingga 5% untuk sepanjang tahun ini. Okey. Dia perlahan tapi masih bergerak sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi itu masih berjalan seiring dengan keadaan ekonomi global. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ingin tahu apa yang perlu kita laksanakan sebagai masyarakat sendiri untuk kita sama-sama membantu kerajaan dalam menaikkan keadaan ekonomi kita. Saya yakin rakyat kita sejak pandemik hingga sekarang sudah tahu bagaimana untuk menguruskan kewangan. Semasa pandemik kita betul-betul menjaga kita punya perbelanjaan, kita cuba meningkatkan pendapatan,
budaya ini memang kita harus teruskan. Kita jangan berbelanja mengikut orang kata trend ataupun pengaruh rakan dan sebagainya, belanja secara berhemah, mengikut kemampuan, tidak menambah hutang baru, cuba menguruskan hutang sedia ada, dan kalau boleh untuk lebih mampan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan supaya kita mampu mendapatkan gaji yang lebih kompetitif atau lebih tinggi lah. Itu sebagai rakyat Malaysia, apabila kita berjaya melakukan semua ini, sebenarnya kita turut membantu diri kita, keluarga kita, komuniti dan juga negara, kerana kita menjadi rakyat yang lebih produktif lah. Doktor, mungkin ada yang beranggapan bahawa lebih baik kalau saya pergi duduk di luar negara kerana keadaan di mungkin negara asing lagi baik keadaan ekonominya, dan keadaan itu akan membantutkan kita punya strategi untuk kita stabilkan ekonomi dengan permintaan domestik yang tinggi. Jadi apa pendapat doktor berkaitan ini? Saya pernah duduk di luar negara, walaupun orang kata kadang-kadang di luar tu nampak lebih indah, tapi sebenarnya saya melihat Malaysia sebenarnya adalah satu negara yang amat bertuah. Kita mempunyai sumber yang amat banyak. Kalau kita tengok dari segi pertanian, tanam apa pun jadi, gali apa semua, jumpa kita macam-macam pelbagai mineral, dan sebenarnya satu potensi yang mungkin ramai tak tahu. Kita sebenarnya ada orang kata deposit nadir bumi yang orang kata antara yang terbanyak lah, yang boleh menjadi satu sumber utama negara selepas ini, bekalan untuk komponen peranti elektrik, electric vehicle semua menggunakan nadir bumi. Yang penting kita menggambling usahalah untuk memajukan negara kita sendiri. Saya melihat negara kita banyak potensi. Dan yang penting siapa yang bekerja keras, mereka lah yang akan mendapat habuannya. Ya, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan negara kita yang mempunyai banyak sumber, dan juga kalau kita lihat dari segi geopolitik negara kita pun bagi saya dalam keadaan yang baik. Jadi ini merupakan peluang yang baik untuk kita sama-sama melonjakkan keadaan ekonomi negara. Dan dalam kita memahami tentang topik ini, doktor, mungkin boleh doktor kongsikan kepada kita antara tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam kita untuk menaikkan keadaan ekonomi melalui permintaan domestik ini. Ya, kalau kita nak meningkatkanlah aktiviti domestik ini, kita sebolehnya mencuba sesuatu inovasi yang baru. Macam saya sebut tadi, tanam apa pun jadi. Tapi kalau guna sistem yang lama, mungkin kita tidak boleh bersaing dengan negara-negara yang lain yang sudah mula menggunakan teknologi terkini. Kita sebenarnya ada teknologi. Kita ada syarikat tempatan yang menghasilkan perkhidmatan drone, AI dan sebagainya. Kalau kita guna tenaga muda untuk mengaplikasi teknologi, tetapi dalam sektor seperti agro makanan dan sebagainya, maka kita akan menjadi orang kata negara yang memang orang kata mampan dan berdaya saing. Yang penting bagaimana kolaborasi lah antara kerajaan persekutuan, komuniti, universiti dan individu itu sendiri. Yang kita sudah ada, mungkin kita harus perkukuhkan dari segi komunikasi, dari segi kerjasama, dan pertukaran maklumat dan juga sumber itu amat penting. Kalau semuanya berjalan lancar, insya-Allah saya yakin. Jadi, kerjasama ramai pihak sebenarnya sangat membantu untuk kita merealisasikan impian kita untuk mendapatkan satu keadaan ekonomi yang sangat kukuh. Bagaimana saluran komuniti dimanfaatkan dalam usaha untuk membantu pulih ringgit serta memacu aliran dana asing sebenarnya, doktor? Okey, kalau kita lihatlah komuniti kita seperti minyak dan gas, minyak sawit dan sebagainya, pada masa ini harga dia agak orang kata mampulah memberi hasil kepada kerajaan, masih lagi kekal tinggi, tetapi kita pun tidak boleh orang kata bergantung kepada komoditi semata-mata, sebab kita sebenarnya negara yang menyediakan banyak perkhidmatan dan juga pembuatan. Namun apa yang berlaku sekarang ni, kalau orang kata kalau ekspor meningkat, banyak jual barang, kenapa ringgit kita masih meruduk, masih jatuh? Dia punya punca tu bukan satu. Kalau satu saja punca, senang nak selesaikan. Dia ada pelbagai orang kata faktor yang menyebabkan ringgit ini masih lagi orang kata tidak menentu. Dan satu yang saya lihat antara punca-puncanya ialah kadang-kadang apabila pengeksport menjual di sana, bila dia dapat US dollar tu, kadang-kadang dia lambat sikit nak bawa masuk. Tapi kita kena faham kenapa. Kenapa? Adakah sistem perbankan kita, perpindahan wang itu masih tidak cekap, ataupun menyebabkan mereka lebih selesa untuk simpan di luar sana, ataupun kita boleh guna seperti saya sebut teknologi, fintech yang membolehkan ianya berlaku dengan orang kata tidak membebankan pengeksport, supaya kita boleh
dapat mengukuhkan kembali ringgit. Itu saya lihat kita harus tengok punca permasalahan. Jangan nak tuju kata ni salahkan berlalu. Jangan kita halakan jari ni kepada siapa-siapa. Kita kena cari masalah, kita kena cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Saya setuju. Saranan doktor kepada mereka di luar sana dalam usaha untuk kita meningkatkan ekonomi negara, dalam usaha untuk kita mendapatkan permintaan tinggi dari pihak domestik sendiri. Silakan. Ya, kalau kita lihatlah sekarang ini dunia ni tiada sempadan. Apa saja kemahiran, pengetahuan yang kita boleh tawarkan, skopnya bukan saja di peringkat domestik saja. Alhamdulillah, kalau kita dapat banyak permintaan, kita dapat menyumbang bakti di peringkat domestik ini, tak apa. Tapi kalau kita buka minda kita, banyak peluang di luar sana. Saya lihat banyak syarikat tempatan sekarang kebanyakannya sudah mula pergi ke peringkat ASEAN dan juga Asia Pasifik. Itulah peluang yang kita boleh kalau kita ada. Kalau kita lihat bersungguh-sungguh cuba cari pelanggan itu, cuba tengok di luar sana. Indonesia golongan M40 ni semakin ramai. Di China 400 juta penduduknya adalah golongan M40 yang mempunyai daya kuasa membeli yang tinggi. Betul. Oleh itu saya lihat kalau kita menganggap diri kita sebagai warga global ataupun netizen dunia, maka dunia itulah kita punya pasaran. Ya, jadi kita kena buka minda kita, buka mata kita luas untuk kita melihat kepada permintaan domestik ini kekal beraya tahan untuk menstabilkan ekonomi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Razman kerana berkongsi kepada kita tentang topik itu. Jadi sekarang ini kita nak terus